Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Nama saya Nazatul Azani binti Mutasim, nombor matrik 060189. Akan membentangkan hadis yang ke-10 yang bertajuk At-Thayyibu Halal Syatrul Qubul, yang bermaksud yang baik dan yang halal menjadi syarat penerimaan doa seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-thayyibu la yaqbalu illa at-tayyiban wa inna Allahu amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa a'mal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulu yutilu safara ash'afa akhbara yamudda yadayhi ila sama ya Rabbu ya Rabbu wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahul Muslim. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala baik, dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul yang baik, dan hendaklah kamu beramal soleh, dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal yang menandatangan ke langit, iaitu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syanisa binti Muhammad Azri, nombor matrik 061158. Baiklah, penerangan saya seterusnya mengenai periwayatan kehidupan perawi hadis yang ke-10, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tajuk hadis yang ke-10 iaitu At-Thayyibu Al-Halalu Syartu Al-Qubul, yang baik dan yang halal menjadi syarat penerimaan doa seseorang. Nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama, menurut pendapat majoriti ulama, nama beliau iaitu Abdul Rahman bin Shakhar Ad-Dawsi. Ketika zaman jahiliyah, beliau juga dikenali sebagai Abdul Syams. Pengenalan mengenai Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan di Daus, negeri Yaman, pada 19 tahun sebelum hijrah. Dan beliau juga telah wafat pada tahun 57 hijrah di usia 78 tahun. Gelaran dan lakab yang diberikan oleh beliau iaitu Abu Hurairah ataupun Abu Khir, iaitu bapa yang bermaksud bapa kucing. Kenapa beliau dipanggilkan Abu Hurairah iaitu bapa kucing? Pertama, gelaran ini telah diberikan oleh Rasulullah SAW kerana beliau amat mengasihani dan menyukai kucing. Maka itu, gelaran ini telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, iaitu Abu Hurairah. Keistimewaan Abu Hurairah. Keistimewaan Abu Hurairah ada 4. Yang pertama, beliau adalah seorang yang memiliki ingatan yang sangat kuat. Yang kedua, beliau juga adalah seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Apabila disepakati, hadis yang terdapat di dalam kitab Imam Al-Bukhari sebanyak 93 hadis, manakala di dalam kitab Imam Muslim sebanyak 189 hadis, dan terdapat juga di kitab-kitab hadis yang lain. Yang keempat, beliau adalah salah seorang yang telah dilantik sebagai Gubernur Madinah. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurfati Alia binti Mamasa, nama matrik 060010. Saya akan menerangkan tentang keistimewaan hadis At-Tayyibu al-halal syartu bil-qubuli, yang baik dan yang halal menjadi syarat penerimaan doa seseorang. Dalam hadis ini terdapat keistimewaan bahawa sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan celah. Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Ta'ala. Apa yang lebih menarik tentang yang baik dan yang halal menjadi syarat penerimaan doa seseorang adalah dari segi makanan dan rezeki halal. Yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis ke-10 ini ialah kata-kata sifat tayyib yang diungkap secara bersama, ia yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah pada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Tayyib atau tayyibah atau tayyibat atau tobat sebagai jamak dari segi makna ia sesuatu yang baik atau elok atau yang berlawanan dengan yang buruk. Jadi apabila disebut halal dan tayyiban, ia memberi maksud sesuatu yang halal yang bersifat baik atau elok. Secara mudah, arahan Allah SWT supaya kita makan bukan terhenti setakat memakan makanan yang halal semata-mata, bahkan ia melangkaui ke satu tahap yang lebih daripada itu. Kita disuruh memakan makanan yang halal yang bersifat elok atau tinggi mutunya. Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian merupakan suatu kewajipan yang difardukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim. Sehubungan itu, mengambil yang halal dapat menambah cahaya iman dan membuatnya doa termakbul serta diterima ibadah. Namun, kesan mengambil yang haram pula adalah sebaliknya. Secara keseluruhannya, apa yang boleh diambil menjadi keistimewaan daripada hadis ke-10 ini mengenai makanan halal dan kaitannya dengan doa dijawab, iaitu siapa pun yang mahu doanya dimakbulkan, maka mesti sentiasa memperhatikan apa yang halal, baik makanan dan minuman. Kerana apa yang menyebabkan doa tidak dijawab selalu digunakan barang yang tidak sah, sama ada makanan, minuman atau pakaian. Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan berasal dari manusia. Oleh itu, kita harus menyadari pelbagai kekurangan dan batasan untuk kesalahan yang memerlukan pembetulan, teguran dan kritikan untuk kesempurnaan amal ibadat dan hasil yang lebih baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatun Nazifah binti Nazrizam, nombor matrik 061535. Seterusnya ialah kefahaman hadis. Kefahaman hadis. Allah itu suci dari kekurangan, keaiban dan tidak perlu rakan dan anak. Allah juga tidak zalim dan tidak tidur. Diterima atau tidak amalan seseorang bergantung kepada pemakanannya yang halal atau haram. Pemakanan seseorang yang halal atau haram menjadi asbab kepada terima atau tidak ibadahnya. Pemakanan yang haram akan menyebabkan hati seseorang itu tidak tenang dan doanya tidak dimakbulkan Allah. Maksudnya di sini ialah apabila seseorang memakan makanan yang haram, bagaimana doanya akan dimakbulkan Allah jika dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Oleh itu, kita mestilah makan makanan dan minuman yang halal supaya doa dan ibadah kita diterima Allah dan ia boleh memberikan ketenteraman kepada jiwa kerana sesuai dengan fitrah manusia. Makanan yang haram dan syubhah akan menjadikan jiwa tidak tenteram, resah dan gelisah serta doa tidak dimakbulkan kerana bertentangan dengan fitrah. Penting untuk kita mengutamakan makanan halal yang tayyiban supaya Allah akan mengurniakan rahmat dan kebaikan di dunia dan akhirat, dan juga dapat menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Sambungan seterusnya saya berikan kepada rakan saya. Terima kasih. Nama saya Rajah binti Khairul Anwar, nombor matrik 059677. Baiklah, hari ini saya akan menyambung tentang kefahaman hadis. Nombor 3, Allah itu sangat baik dan Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana doa seseorang itu ditolak disebabkan makanan dan minuman yang haram serta harta yang haram. Walaupun dia telah menepati ciri-ciri doa yang makbul seperti tawaduk, sangat bersungguh-sungguh dan bermusafir, tetapi doanya tetap ditolak kerana dia telah mengenakan perkara yang haram. Nombor 4, antara sebab-sebab yang diperkenakan doa dan adab berdoanya, yang pertama, di dalam hadis yang dimaksudkan perjalanan jauh adalah
Allah juga menyatakan adanya golongan yang mereka akan kabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, doa orang yang dizalimi, doa musafir dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya, berpakaian kusut. Rasulullah SAW keluar untuk bersolat istisqa dengan penuh tawaduk, khusyuk, menghina diri dan mengenakan pakaian biasa dengan penuh harapan. Baginda bersolat 2 rakaat sebagaimana solat hari raya, tetapi tidak berkutubah seperti kutubah yang biasa itu. Riwayat An-Nasa'i. Ini menunjukkan kita perlulah merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mengangkat tangan ke langit. Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Dia malu kepada hamba-Nya sekira hamba-Nya itu mengangkat kedua tangan kepadanya, lalu dia membiarkan ia pulang dengan tangan kosong. Seterusnya, mengulang-ulang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Ini kerana sebagai tanda seseorang itu bersungguh-sungguh untuk memohon hajat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali ialah kita perlulah memelihara diri daripada memakan, meminum dan memakai pakaian daripada sumber yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Syairuddin, nombor matrik 059569. Saya akan mengulas berkenaan dengan pengajaran bagi hadis yang ke-10. Pengajaran daripada hadis. Pengajaran yang pertama, Islam menuntut umatnya menjaga diri dari semua aspek kehidupan seperti menjaga kebersihan diri dan hati, kesempurnaan dalam berpakaian, kebersihan amalan serta budi pekerti dan sebagainya. Pengajaran yang kedua, amalan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan makanan seseorang sangat mempengaruhi darjat kemuliaan diri dan peningkatan kedudukan hatinya. Pengajaran yang ketiga, seorang mukmin dituntut untuk menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian serta memakan makanan hanya dari sumber yang baik. Sumber yang baik ataupun makanan yang baik ialah makanan dari sumber yang halal, termasuklah makanan yang bervitamin dan juga berzat. Pengajaran yang keempat, kita sebagai umat Islam mestilah menjauhi daripada makanan dan perbuatan yang haram. Hal ini kerana ia dapat menghalang pembersihan jiwa seseorang sekaligus menghalang doa daripada dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.